Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hendrik bin Lamsali, Pengurusi Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia Makum 2020-2021. Yang berbahagia Profesor Dr. Arifin bin Abdul, Timbalan NAP Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia, Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia Makum 2022-2023, yang berusaha Cik Saraya binti Arbi, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTAK, yang berbahagia Puan Hafsah Muhammad Yusof, Pengarah Bahagian Hak Ehwal dan Pembangunan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Encik Muhammad Salmi Muhammad Sari, Timbalan Pengarah dan Pemangku Ketua Jabatan Pusat Pembangunan Kelestarian Seni dan Budaya Citra Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tamanya ingin saya merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini dapat saya menyampaikan sepatah dua kata sekapur sirih bagi meraihkan program Dikir Barat, satu kegemilangan masa dulu mencerminkan kecemerlangan hari ini. Program ini adalah satu usaha dalam pemerkasaan budaya selaras dengan objektif kewujudan Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia Makum memartabatkan aktiviti-aktiviti kebudayaan masyarakat Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Kebudayaan di dalam konteks pembangunan syahsiah diri dan nilai jati diri para pelajar universiti awam adalah penting untuk dicernakan melalui aktiviti budaya yang dijalankan oleh pelajar-pelajar universiti awam. Mereka adalah generasi penyambung di dalam menyerikan dan memperhebatkan nilai-nilai kebudayaan yang telah lama lahir di kalangan pelbagai masyarakat di dalam negara ini. Sekiranya dahulu nilai-nilai penubuhan budaya seperti gamelan, cak lempong, dikir barat, ghazal, dondang sayang adalah elemen-elemen spontan yang bukan sahaja ianya lahir sebagai satu bentuk hiburan, tetapi ianya juga adalah sebahagian dari kaedah mendidik yang disulam di dalam titik-titik yang terdapat di dalam persembahan itu, baik dalam bentuk syair, pantun, gurindam, bahasa berirama dan kata bermadah. Walaupun cara penyampaian mengikut dialek-dialek negeri yang ada, namun dengan perkembangan masa dan teknologi, semua nilai-nilai kebudayaan ini dapat merentasi bukan sahaja kepada masyarakat di dalam negara tetapi juga melangkaui rentasan benua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sehubungan dengan itu, peranan generasi muda untuk meneruskan usaha-usaha memperkasakan nilai-nilai budaya agar ianya terus berkembang dan subur di jiwa masyarakat seperti peribahasa Melayu, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Oleh itu, persembahan Dikir Barat yang akan diadakan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini diharapkan dia dapat jadikan satu wadah untuk kita sama-sama berperanan mengekalkan dan mengindahkan lagi satu lagi cabang kebudayaan masyarakat Malaysia. Pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Makum dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTAK, yang telah memberikan sokongan padu kepada kami, pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk menjayakan program Dikir Barat ini. Kami ingin menzahirkan rasa syabas dan tahniah kepada Kelab Dikir Barat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu Sutra Pawana, ahli-ahli dan baru dan lama, alumni yang sama-sama menjayakan program pada hari ini. Kumpulan Dikir Barat juga, UIAM juga telah banyak mencapai kejayaan di dalam pertandingan Dikir Barat IPT Makum. Sebagai contoh, IPT Makum 2019 yang telah berlangsung pada 30 Mac 2019 di Kolej Aminuddin Baki, UPSI Tanjung Malim, di mana kumpulan Sutra Pawana Dikir Barat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Seterusnya, wa akhirul kalam, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah
di atas semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan program pada hari ini. Semoga usaha ini akan berterusan bagi memastikan nilai-nilai murni yang terkandung di dalam budaya akan kekal sebagai warisan murni yang harus ditegakkan, dipertahankan. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada hari ini saya selaku alumni UIA Abdul ADL bin Muhammad Ghani ataupun dipanggil Adil Gajah Mina. Bersama kita pada hari ini di program ataupun kita panggil forum wawancara Dikir Barat, kegemilangan zaman dahulu mencerminkan kecemerlangan pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini bersama saya ada dua orang panel dari yang kita panggil daripada luar ataupun tokoh Dikir Barat di Kelantan dan juga di Lembah Kelang. Kita ada dua orang panel. Panel yang pertama kita ada Wan Abdul Halim ataupun gelaran dia Tok Wei Halim. Nama penuh dia Wan Abdul Halim bin Abdullah. Jadi kita minta Tok Wei untuk perkenalkan diri secara ringkas dah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kita saudara Adil ataupun dikenali sebagai Adil Gajah Mina dalam seni Dikir Barat, terutama sekali di Lembah Kelang. Saya bermula Dikir Barat pada era awal tahun 90-an. Tidak di masa di Kelantan dulu tidak berapa aktif sangat, tapi meminati sangat Dikir Barat. Tapi apabila masuk ke Universiti Melaya, saya betul-betul menghayati apa itu Dikir Barat dan mengenali apa itu Dikir Barat sehingga sampai sekarang lah, hampir berapa puluh tahun, 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih lah berkecimpung dalam Dikir Barat, khususnya di Lembah Kelang, dalam aktiviti-aktiviti Dikir Barat di seluruh Lembah Kelang. Itulah. Okey, terima kasih kepada Tok Wei Halim. Jadi panel kita yang seterusnya kita ada di sini iaitu Muhammad Arif bin Cik Omar ataupun nama panggilan famous dalam Dikir Barat ni kita panggil dia Tok Da Arif Blues. Jadi kita minta sikit Tok Da untuk perkenalkan dirilah secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi peluang kita untuk berada di dalam majlis pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur UIA kerana telah menjemput saya pada malam ini. Okey, jadi terima kasih kepada Tok Da. Tak ada nak sambung sikit lagi ke? Saya sejarah Dikir. Saya bermula Dikir ni daripada umur 10 tahun lagi di kampung. Lepas tu lepas sekolah pun saya menyertai Dikir di peringkat sekolah, sehinggalah saya datang Kuala Lumpur ni bekerja dan sampai ke hari ini saya masih lagi berdikir sebagai tukang karut. Okey, terima kasih kepada Tok Da Arif dulu. Jadi secara amnya, secara inilah saya bagi secara ringkasnya program kita pada hari ini ni. Dikir Barat sebenarnya dianjurkan oleh Citra ataupun setengah orang panggil Pusat Kebudayaan Universiti. Jadi Citra ni Pusat Kebudayaan di UIA. Okey, jadi secara khususnya kita buat ni sebenarnya untuk mengangkat seni budaya sendiri, khususnya Dikir Barat lah. Jadi saya sebagai alumni Dikir Barat ataupun Sutera Pawana, saya ceritakan sedikitlah secara ringkas tertubuhnya kumpulan Dikir Barat Sutera Pawana ni. Jadi Sutera Pawana ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2006. Masa tu sebelum ada lagi kebudayaan, masa tu kita bawa step. Jadi pada tahun 2006 Sutera Pawana ditubuhkan dan kita sampai ke
hari inilah, kita kata sampai ke sebelum PKP lah. Semasa PKP ni saya tak tahulah perkembangan semasa. Tapi sampai sekarang Sutera Permandangan masih lagi aktif di DK Barat DIA. Dan di antara kumpulan DK yang kita katakan banyak menyumbang kepada tenaga luar. Maksudnya Sutera Permandangan ni bukan sekadar DK Barat DIA. Budak-budak DK dulu dia banyak bermain ataupun kita kata join bersama kumpulan di Lembah Kelang. Dan sekarang kita ada gabungan pendiki Lembah Kelang. Dan Sutera Permandangan antara kumpulan yang berada di bawah kelolaan gabungan pendiki Lembah Kelang lah. Ya, macam Tokda antara penasihat gabungan pendiki Lembah Kelang dan juga bersama Tok Wei Alim. Jadi untuk forum kita hari ini ni, untuk sesi pertama ni kita nak bercakap mengenai sejarah ataupun sejarah DK Barat. Seperti yang kita tahu, DK Barat ni kita ada banyak versi. Ada yang mengatakan daripada Thailand, ada yang mengatakan daripada Kelantan, dan ada juga yang mengatakan daripada India, kerana perkataan yang barat di belakang itu. Jadi pada pandangan saya sendirilah, saya sebagai ahli DK ataupun penggiat seni DK, kita nak menetapkan dari mana asal usul DK Barat ni. Jadi susah juga sebenarnya, sebab kita tak boleh nak fakta, tak ada fakta yang mengatakan DK ni berasal daripada Thailand, atau DK berasal daripada Kelantan, atau DK berasal daripada negara lain lah. Jadi soalan pertama saya kepada Tok Wei Halim lah, bagaimana pendapat Tok Wei Halim sendiri mengenai asal-usul DK Barat ni sendiri? Bagaimana tertubuhnya, bagaimana terjadinya DK Barat ni sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adil atas soalan yang cukup baik. Sebenarnya asal-usul DK Barat didefinisikan sebagai DK Barat. Mana kalau kita dengar perkataan Barat merujuk kepada geografi lah, utara, selatan, timur dan juga barat. Sehingga ada yang mengatakan DK Barat itu merujuk kepada DK Barat Malaysia ni berasal pada Thailand, kerana orang di sebelah Kelantan memanggil Thailand ataupun selatan Thailand itu sebagai barat, dan orang sebelah sana dipanggil orang barat. Dan satu setengah lagi pendapat mengatakan DK Barat itu berasal daripada India. Di India, kerana faktor muzik, irama muziknya ada sedikit unsur daripada India. Tapi sebenarnya saya ada pendapat daripada beberapa orang yang terlibat dengan DK Barat yang cukup lama. Tapi sayang sekali kita di Malaysia ni sanak sebagai perawi untuk menceritakan riwayat DK Barat tu, sanak dia tu putus. Terutama sekali adanya cerita pasal DK Barat tu daripada tahun 1930-an melalui Pok Leh Tapang, dipanggil Saleh Tapang tu, Pok Leh Tapang. Tapi dah wujud nama DK Barat. Jadi sanak dia terputus. Cerita riwayat dia terputus, susu galuh dia sebelum Pok Leh Tapang tu. Sehingga itulah yang menjadikan wujudnya versi asal usul DK Barat tu kepada Thailand dan juga kepada India. Tapi ada satu pendapat lagi yang mengatakan DK Barat itu sebenarnya, contohnya pendapat tu saya pernah berbincang dengan salah seorang aktivis DK Barat di Lembah Kelang, iaitu Abemi Gajah Putih. Dia sendiri berpendapat bahawa dia mungkin ada sanak, ada cerita daripada orang yang lebih lama menceritakan yang sebenarnya DK Barat itu adalah perkataan barat tu bukan merujuk geografi. Maksudnya perkataan barat di situ merujuk satu definisi, satu ayat yang dikatakan barat. Kalau dalam bahasa Kelantan disebut barat. Barat dalam bahasa Kelantan ni maksud dia satu perubahan, transformasi. Satu perubahan transformasi dipanggil barat. Seumpama kalau kita tengoklah dalam pendapat-pendapat, setengah pendapat dalam bahasa negara kita, bahasa Melayu, pendapat yang mengatakan saya mengutarakan pandangan. Saya mengutarakan pandangan, utara di situ bukan di segi geografi. Di situ adalah utara mengutarakan pandangan, mengangkat pandangan. Mengangkat pandangan, memberi pandangan. Jadi barat di situ didefinisikan
sebagai reformasi, transformasi dalam DK Barat daripada DK yang Thailand tu dipanggil DK Ulu. Apabila DK Ulu di Thailand, apabila DK di Kelantan dipanggil DK Barat, maknanya DK Barat itu adalah DK yang ditransformasikan daripada DK Ulu. Makna saya berani katakan bahawa DK Barat itu berasal daripada Kelantan sendiri. DK Barat tu memang berasal daripada Kelantan sendiri. Makna versi itu, saya boleh terima pandangan itu, terutama sekali pada Abang Min Gajah Putih ataupun Suhaimi, dia aktivis yang antara yang legend lah di Barat di Lembah Kelang ni, yang membenangi banyak kali pertandingan, membuat persembahan di seluruh negara, malah keluar negara. Dia berpendapat Barat itu adalah Barat, bukannya Barat merujuk pada geografi. Itu pandangan saya. Dan benda itu boleh dipecahkan lagi melalui fikrah yang berlainan. Bahawa mungkin dia ada cerita yang lebih baik lagi dia. Tapi secara dasarnya saya mengatakan DK Barat itu adalah DK Barat yang dilahirkan di Kelantan sendiri. Selepas transformasi daripada DK Ulu daripada Thailand. Okey, terima kasih kepada Tok Wen. Jawapan yang kita katakan sebagai sangat menarik bagi saya. Okay, jadi kalau maksud Tok Wen tadi tu, kita katakan DK Barat tu asal daripada Kelantan. Tapi asal permainan DK ada setengah mengatakan tempat tu DK Hulu. Ya, ada setengah panggil DK Labor. Tapi hak tu bukan asal DK Barat. Dan secara asalnya waktu tu DK Hulu lah. Jadi kita kira tu sebagai DK Hulu. Jadi kita nak katakan asal DK Barat tu start bermula pada Kelantan, membaratkan DK Hulu tu dah. Nak tambah sikit lah. Okay. Apabila ada sebut DK Labor. DK Labor tu adalah satu uslub di antara usul-usul DK selain pada DK Hulu. DK Labor. DK Labor ni sebenarnya dalam bahasa Jawi yang lama, huruf lam dengan huruf ba alif. Lam ba alif. Asal dia DK Lebah. DK Lebah menyebutkan kerana orang-orang agama, orang-orang alim yang berdakwah melalui seni sehingga wujudnya DK Lebah. Tapi apabila kita tukar kepada bahasa Melayu standard yang berhuruf Roman, dipanggil DK Labor. Sebenarnya lam ba alif tu lebah rupanya. Itu sikit. Okey. Jadi terima kasih kepada Tok Wen. Untuk soalan seterusnya ni saya nak tanya Tok Da lah pula, pendapat Tok Da. Kalau tadi Tok Wen dah cerita pasal sejarah bermulanya DK Barat ni, kita kata di era 30 hari dulu dah, 40 hari dulu. Jadi saya nak tanya Tok Da ni, dia berkait juga dengan sejarah, tetapi jati diri DK Barat itu sendiri di dalam sejarah seni DK Barat ni, di mana terletaknya jati diri DK Barat itu sendiri? Adakah pada alat muziknya, ataupun pada diri seseorang itu sendiri, ataupun pada gerak kerja yang dia lakukan? Terima kasih pengerusi. Jadi Tok Wei Aling saat ini telah ceritakan dengan panjang lebar tentang asal-usul DK Barat itu. Dia sanak dia tu terputus. Orang ni cerita macam ni, orang ni cerita lain. Jadi kita nak pegang payah. Dari segi tu mana persatu betul pun kita tahu, tapi pegangnya orang duk cerita ramai agak macam Tok Wei Aling cerita saat ni. Berkenaan dengan soalan tadi, berkenaan jati diri ni, jati diri atas kita sendiri. Maknanya kerana kita minat dalam bidang DK Barat tu, maknanya kita sendiri yang memajukan DK Barat itu sendiri. Maknanya kita sendiri yang cari, kita sendiri yang kaji. Itulah jati diri atas diri kita untuk memajukan DK Barat ke arah yang lebih tinggi. Okey. Jadi kalau mengikut pandangan Tok Darif lah yang kita katakan tadi, bila letaknya jati diri itu pada diri seseorang itu sendiri, maka saya pun berpendapat sebagai sebegitu juga. Sebab kalau kita letak jati diri ke atas alat muzik, dia macam tidak kena. Sebab nama jati diri satu benda tu duduk atas diri. Kerana bila orang DK ni, kita katakan kita pergi kepada satu tempat, orang tak panggil dah tak ada, orang tak panggil tak aware, dia duduk pada satu gelaran sahaja, itu orang DK. Jadi kita pergi mana-mana tempat, kita kata tempat permainan lah. Kalau zaman dulu dia ada terlalu banyak permainan yang lama, tradisional. Jadi kita pergi, kita tahu dah, okey, hak ni orang DK, hak ni orang warrior kulit, hak ni orang Mokyung. Jadi orang boleh kenal seseorang itu melalui perwatakan yang kita kata diciptakan sendiri kerana minat.
yang asalnya dulu mari daripada minat, dan juga ada setengah mengatakan kerana angin. Kerana angin yang kita tidak tahu datang daripada minat tu sendiri, tapi bila dengar muzik bunyi dikir sikit ataupun bunyi serunai ke apa, Naik angin. dia panggil naik angin ataupun bunyi ra gitu. Oh, jadi angin ini sebenarnya datang daripada asal lagi. Bukan kita boleh beli benda tu. Kadang-kadang ikut keturunan kita ni orang seni ada yang minat. Kalau yang minat wayang kulit, kalau minat moyong. Dia angin tu dia mari dengar sendiri. Supaya saya ni keluarga kami dulu tuk dulu tu minat dikir barak. Turun sampai kela ni. Itu memang asal lah. Asal lah. Sebab Tok Don ni di antara aktivis dikir barak ataupun penggiat seni yang kita kata hidup selama 3 zaman. Daripada zaman 3 zaman Semai Wabula lagi, zaman Pok Yal, sampailah ke generasi sekarang lah kita katakan. Okey, jadi sebenarnya kita tak banyak masa juga untuk sesi yang pertama, tapi saya nak teruskan juga dengan sikit lagi soalan kepada Tok Well lah. Saya tanya dari sudut pengenalan asas alatan dikir barak ni. Adakah dulu tu orang start main dikir dengan rebana? Rebana dulu ke start dengan main ataupun kita panggil beldi ke, ataupun ada dia buat pakai buluh? Sebab kalau kita tahu yang dulu salah satu alat muzik tradisional juga kita panggil gendang kecapi. Gendang kecapi itu di antara alat yang kita boleh membunyikan tu, boleh juga kita buat berdikir barak. Jadi pendapat Tok Well sendiri lagu mana berkenaan asas, maksudnya asal dululah mari daripada alat muzik ni. Satu lagi perkara berkenaan dengan alat muzik. Alat muzik ni juga pun ada transformasi dia. Transformasi alat muzik, kalau kita tengok gendang, rebana, sekarang dipanggil rebana ibu, rebana anak. Dia dulu rebana besar, rebana kecil. Sebab dia asal dengan main macam gendang godombok, macam gendang silak tu. Asal dia main gendang macam tu. Asal gendang silak sebelum wujudnya gendang secara bulat. Apa tu, gendang Kelantan ada beza dengan gendang Thailand. Gendang sebelah Siam dulu gendang dia besar, temalang dia tu pun dia besar sikit, temalang dia tu bergelut. Lepas tu kita dipanggil gendang lutut. Bukannya gendang ibu, gendang lutut sebab menggunakan kaedah lutut untuk mengelahirkan suara gendang, sama ada suara luar ataupun suara dalam, suara sedut. Orang fikir panggil suara sedut. Tapi menggunakan kaedah lutut. Itu dari segi gendang lah. Mungkin Tok Do boleh tambah lagi lah. Jadi dia gendang ni dia berbeza. Kalau tempat lain dia main gendang atas riba ya. Tapi kita di Barat ni dia unik sikit. Dia letak dekat dengan lutut. Jadi bunyi dup tu lah. Negara lain tak ada. Jadi secara asal dulu gendang tu, adakah dikir ni, wujudnya dikir Barat tu kerana ada dah dikir Bandar Ibu ni, ataupun sebelum tu dia pakai kira alat muzik tu berapa kata macam ni kita ada tambah dah alat-alat moden seperti tamborin dan juga tamborin lah kita kata. Saya pendapat saya lah dia daripada alat muzik ni dia seiring dengan kemunculan dikir Barat tu sendiri, sebab tempo dikir Barat ni ada juga macam pengaruh daripada India. India pun pakai muzik. Kita rentak kita kan boleh masuk semua sama dah. Maknanya dia pun pakai gendang juga. Kita pakai gendang juga. Dan saya seiring lah benda tu. Antara perubahan lagu, penyanyi lagu macam dia dikatakan daripada pulau Tebu. Pulau Tebu di tempat salah satu tempat ni katakan pencetus kepada pembuatan alat muzik dikir Barat dan sebagainya. Okey, jadi terima kasih kepada Tok Well. Jadi betul lah. Jadi kena dengan tajuk kita. Maksudnya transformasi itu berlaku seiring dengan zaman itu sendiri. Jadi kegemilangan hak dulu tu sudah mencerminkan dah sebenarnya. Hak berlaku pada hari ini tu dah kita nampak sendiri ada penambahbaikan kita kata di dalam sudut alat muzik dan juga dikir Barat itu sendiri. Jadi kita sebenarnya dah cukup masa untuk sesi pertama ni. Jadi kita nak tengok orang dikir zaman dulu. Cara orang dikir dulu dengan pakaiannya dia dulu tu tak ada pakaian hak klik-klik. Macam ni kita ada pakaian yang kita kata comel lah. Dulu ya setakat pakai baju pakoda gitu. Jadi kita persilakan kumpulan daripada Sutra Pawana, kumpulan dikir Barat UIA ni sendirilah. Kita jemput untuk membuat satu persembahan.
Okey, jadi untuk persembahan seterusnya, kita menjemput sekali panel kita bersama kita pada hari ini untuk berzikir bersama kumpulan Zikir Barat UIA iaitu Sutra Pawana IIUM. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tak kembali, hati gelisah tak sabar menanti, dari hari berganti hari. Mana? Ya, ya, ya. Hai assalamualaikum. Oh mula-mula ambom nyapa salam. Oh malam ini kita berhimpun. Oh di pro
gereng anjutra kita. Oh di majelis malam ini, oh nak mengangkat berdikir barat. Ya ya. Oh bawah kelolo Encik Salmi, ai seorang pengaruh ya cukup hebat. Oh, ai jemput mari panel-panel legend DK Barat zaman sekarang. Ya. I nak beri ilmu pada awak semua. I nak beri kejak, nak beri faham. Jadi kita kembali kepada panel kita balik. Okey, jadi terima kasih kepada kumpulan DK Barat tadi. Dia buat satu persembahan lah, kita kata cukup menghiburkan. Di mana Tuk Jagonya sebenarnya ambil sendiri, Tuk Jago bidang terjun. Jadi kita dapat tengok tadi bersama kita juga yang Tok Westbook tadi, saudara ataupun Abemi Gajah Putih ataupun Cik Suhaimi bin Ibrahim, antara penggiat seni yang kita kata tokoh jugalah, legend yang tinggal sekarang ni ada di Lembah Kelang. Okey, jadi untuk sesi yang kedua ni Tok Wes dan juga Tok Do, ambil panggil gitu tu boleh tak? Boleh. Nak panggil nama penuh takut tu pula. Okey, jadi untuk sesi yang kedua ni dia lebih kepada perkembangan DK lah. Jadi ambo nak tanya soalan ni kepada Tok Wes lah khususnya dulu. Sebab dia kita UIA, jadi salah satu universiti Islam antarabangsa Malaysia. Jadi berkenaan dengan DK ni, saya nak tanya Tok Wes, adakah DK Barat ni sendiri dapat menyumbang kepada syiar Islam, kita kata untuk berdakwah. Dalam kita nak dakwah ni, adakah DK Barat tu kita boleh jadikan satu tempat untuk kita menyebarkan dakwah kita tu? Terima kasih Adik. Satu lagi soalan yang cukup baik. Apabila memikirkan pasal, bercerita pasal syiar Islam, syiar Islam maknanya penyebaran dakwah Islam, adakah DK Barat boleh menjadi medium kepada penyebaran syiar Islam? Saya balik kepada sejarah DK Barat, terutama sekali di Kelantan khususnya. Lagu-lagu DK Barat, lagu-lagu DK Barat, kita balik lagu juara DK Barat terutama sekali. Lagu juara DK Barat ni memang dia asal daripada Kelantan. Sebelah DK Ulu Thailand tak ada lagu juara. Lagu juara ni diciptakan di Kelantan. Apabila melibatkan lagu juara dicipta di Kelantan, mesti ada pencipta dan juga ada lirik. Yang saya menarik sekali di antara tuk juara, tuk juara panggil bahasa Kelantan panggil tuk juara ataupun lagu juara, banyak lagu-lagu yang berunsur Islami, ketuhanan, sejarah, yang boleh menjadikan sebagai salah satu daripada dakwah ataupun syiar, penyebaran syiar Islam. Contohnya saya bagi contoh arwah Saleh Jambu ataupun Mullah Saleh Jambu. Lagu-lagunya ada unsur lagu-lagu Arab dari segi melodi. Lepas tu liriknya pula, lirik yang betul-betul lirik itu berunsur Islami, bukan setakat lirik itu saja berunsur Islami, tetapi cara pengolahan dan sebutan dalam lagu pun dia tu bermirip kepada bacaan Al-Quran bertajwid. Contoh dia ni, saya ambil satu lagu dah, lagu bangsa Arab, lagu keturunan Rasulullah, lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start daripada lirik dia pun cantik, dia start daripada Rasulullah sebelum lahir lagi sehingganya wafat Rasulullah. Cuba kita tengok dah, dia ambil dari segi cara bacaan, dari segi uslub bahasa Arab, maknanya dia dah mendahului kita. Ketika mana kita baru nak cuba untuk DK Barat kepada unsur-unsur kerohanian, dia dah lama tu tahun 80-an lagi. Contoh lagu dia. Saya perhati.
bangsa Arab asal baginda. Contoh. Dia sebut Arab, dia tak sebut Arab, dia sebut Arab. Dia sebut Arab dalam lagu. Satu lagi, apabila kalau tajwid ya, kita berjumpa dengan perkataan hukum tajwid, nun mati ataupun tanwin, berjumpa dengan huruf-huruf gini, bacaan dia begini. Kalau berjumpa dengan ba, dia jadi iqlab. Makna digantikan nun mati atau tanwin kepada mim untuk dimasukkan ke dalam ba. Ataupun ikhfa dari segi izhar halki, akhir qa'u, apabila berjumpa dengan huruf hamzah, apabila berjumpa dengan huruf kha, apabila berjumpa huruf ain, dia akan mengizharkan, akan menyatakan keluar dia secara nyata. Apabila dia sebut bangsa, maknanya bangsa, bang tu bangsa tu jumpa dengan huruf sin. Berjumpa huruf sin, dia pun dengung. Dia terus buat sebutan cara dengung. Apatah lagi apabila dia sebut perkataan Quraisy. Quraisy keturunan kaum keluarga. Quraisy, dia tak sebut Quraisy. Dia sebut dengan huruf qaf. Dia mengikut makna yang dia mengikut betul-betul dalam usul bahasa Arab. Mak di situ tu masuk pada peringkat macam Qori ya kita kata. Tu di antara lagu-lagu. Mana kalau ada khalayak yang cuba nak tengok lagu berunsur dikir barat yang berunsur Islami, berunsur penyebaran Syiar, boleh tengok lirik daripada arwah Saleh Jambu. Dan ramai lagi macam mula arwah Mak Yeh dengan lagu-lagu ketuhanan. Itu mungkin tak boleh tambah lagi tu. Okay, terima kasih kepada Tok Wei. Takut dia panggil. Siap bagi contoh lagi. Ni kata bila kita panggil orang yang berilmu ni, siap boleh, bukan kata sekadar forum, tapi boleh menambahkan ilmu tajwid pula bagi kita. Orang seni yang berilmu. Iya. Okey, jadi dengan soalan kita tadi, adakah menyumbang kepada Dikir Barat tu, kita dapatlah macam Tok Wei cerita tadi, lirik zaman dulu tu sudah banyak berdakwah, kita kata ke arah Islam ataupun Islamik. Kita letak dalam lirik tu sendiri, dalam lagu tu sendiri sudah banyak. Jadi saya nak tanya Tok Da, sebab kalau kita fikir zaman dulu orang tak minat dikir, bukan orang tak minat, orang lari pergi kepada tempat dikir tu, orang kata sebab ada unsur-unsur perkataan lucah, perkataan yang tidak molek dah. Tapi ada setengah mengatakan lagu zaman dulu dia lebih kepada konsep ketuhanan. Jadi pendapat ada lagu mana? Adakah benda tu orang sendiri yang menilai benda tu, ataupun orang yang hanya memandang kepada benda yang buruk saja, dia tidak tengok kepada satu benda yang baik? Tu minta ada boleh jawablah. Dia pada masa tu ada jugalah Dikir Barat yang ada unsur-unsur yang tidak elok lah. Unsur-unsur kata orang Kelantan kadang-kadang tu ada terlepah lah jenis nyapung kata orang Kelantan zaman dulu. Sebab nak tengok orang suka supaya orang mari. Pasal dikir zaman dulu dia dikir tekek, dia likung guni satu padai ataupun tempat-tempat luar. Jadi dia dikir tekek ni maknanya pada masa tu tahun 60-an 70-an tu tekek dalam lebih kurang Seria. Seria nak masuk Seria. RM1 lah, RM1. Jadi bila lama tu ada maju jadi orang pun ada setengah yang terpelajar ni. Dia kata apa Dikir Barat, ataupun orang yang tak minat. Orang tak minat dia mesti kata Dikir Barat ni mengarut, betul-betul mengarut. Begitu. Tapi bila dah lama ni orang pun sedar. Sehinggalah kalau dari segi di Kelantan pada tahun 90 lagi, masa tu pimpinan lain yang ambil alih Kelantan menghakkan Dikir Barat ni sampai pukul 12. Kalau zaman dulu sampai pukul subuh Dikir jadi lara. Banyak lara. Tapi bila tahun 90 sudah diubah hingga sampai pukul 12. Dan juga pegiat-pegiat dikir yang buat lirik, yang buat lagu pada masa tu mikir balik, buat lagu unsur-unsur macam Tok Wei cerita ni, unsur-unsur ketuhanan, unsur-unsur kebaikan untuk kepada masyarakat. Supaya masyarakat ni jadi orang yang seni yang ada agama. Okey, jadi betul lah kita katakan dulu memang wujud lah kita kata ada setengah orang yang kita kata dikir ni lagu tu tak dikir jenis. Tapi sebenarnya bagi saya lah, pendapat saya sendiri, tidak tengok dulu dia tidak teruk sangat pun, maksudnya cara tu cuma dia untuk untuk menghiburkan penonton masa tu. Mungkin dengan cara tu mungkinlah kita kata cara tu tak kena.
Tak, cara tu tidak kena dengan gapo hak dia nak buat. Okey, jadi baiklah, tadi tu jawapan yang bagus juga dah daripada Tok Arif dulu. Jadi tanya Tok Wei sikit lagi. Ya, tanya saya Tok Wei ni sebelum kita. Lepas ni kita ada pula sembah daripada kumpulan Sutra Perwana. Jadi saya nak tanya ni, dah tadi kita pergi kepada DK ni lagu tu siap macam Tok Ada katalah ada tiket. Dulu kita kata ada bertiket. Macam nak masuk nak masuk panggung wayang dah. Kita kata dah siap berbayar. Jadi pendapat Tok Wei sendiri, adakah DK Barat ni boleh menjana kita nilai tambah ataupun pendapatan kepada penggiat sendiri? Dia saling bergantung sebenarnya. Sama ada peluang yang dicari ataupun diberi peluang. Apabila kita berbicarakan soal diberi peluang, maknanya ada pihak yang memberi peluang. Nah, kalau bersoal mencari peluang, maknanya kita sendiri mencari peluang, mencipta peluang. Nah, kalau dari segi ni, pertama sekali saya berharaplah daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan kalau kita nak dengar peruntukan di dalam bajet belanjawan negara, kita tak pernah jumpa lagi. Bajet tu bajet khusus untuk DK Barat. Sama ada program untuk transformasi DK Barat ke, ingin mengupgrade DK Barat kepada komersial ke, ataupun sumbangan-sumbangan untuk research and development ataupun R&D bagi DK Barat tu sendiri, peruntukan sama ada untuk ahli seniman-seniman DK Barat apa tak ada. Jadi bergantung tu diberi peluang. Dari segi mencari peluang, saya rasa ahli seni DK Barat ni dah lama mencipta album DK Barat. Kalau saya nak kira lah, ribuan album, berpuluh-puluh ribu album. Daripada zaman tahun 80-an, zaman tali keset tu. Kita panggil tali keset tu. Daripada zaman keset lagi, antara syarikat-syarikat dulu, Gedung Seni, Sincong. Maknanya dah ada studio, dah ada komposer, dah ada yang menciptakan album DK Barat. Daripada sama ada dari segi lagu juara lah, khususnya lagu juara banyak sekali album, dan juga rakaman di tempat bermain di Padang, dan benda tu boleh dijual. Itu dari segi pembuatan album, recording tu sendiri, beralih pada CD dan sebagainya. Lepas tu dari segi pendapatan sampingan ataupun nilai tambah yang dicerita tu, bagi pendikir, pertama sekali melalui jemputan, satu lagi melalui orang DK sendiri yang membuka program seperti DK di Padang tu, menyediakan tiket dan sebagainya. Dulu kalau di Kelantan boleh katakan tiap-tiap malam ada DK Barat, sama ada di seluruh negeri, dan bukannya orang dalam ratusan orang, ribuan orang keluar menjana pendapatan pada peniaga lagi, dan program itu jadi event tu. Tapi benda tu sebenarnya tidak dilihat sebagai satu benda komersial bagi kerajaan negara kita. Terima kasih kepada UIA bagi peluang pecanan. Sekarang kan kita boleh bagi tahu. Maknanya penciptaan lagu, pembuatan album bagi DK Barat sampai ke hari ini telah melalui, cuma sebab sekarang media sosial yang orang boleh tahu ada lagu DK Barat begitu, begini. Sedangkan kita daripada dulu kecil kita tahu dah album tu banyak. Dan menjadi idola kita pula masa tu. Dia jadi ikon. Cuma sekarang boleh dia jadi pendapatan lain sebagai ambassador. Bila dia popular melalui lagu-lagunya. Begitulah. Lebih kurang. Dan saya rasa boleh pergi jauh benar. Okey, jadi kalau mengikut kata Tok Wei kat, memang DK sebenarnya boleh dibuat sebenarnya tak? Maksudnya boleh mencari peluang. Bukan diberi peluang. Kita boleh mencari peluang sendiri tu tak? Okey, jadi berkait juga dengan Tok Wei jawab tadi, yang nak tanya kepada Tok Do lah. Tok Wei kata tadi macam YA lah. Okay, YA antara baguslah, maksudnya dia buat satu program yang kita kata untuk menaikkan seni, untuk wawasan kepada orang yang tidak tahu pasal seni. Setengah orang dia tak kenal pun DK Barat ni asal daripada mana, setengah orang tidak tahu pun secara asasnya tak. Jadi ambo nak tanya Tok Do lah, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab
untuk kita kata meletakkan seni ni di tahap yang lebih tinggi. Tak kira lah bukan seni ataupun Dikir Barat sendiri ke, seni wayang kulit ataupun seni tradisional yang lain lah. Tapi khususnya pasal hari ni kita bercakap pasal Dikir Barat. Jadi siapa yang bertanggungjawab untuk kita kata menaikkan budaya Dikir Barat ni sendiri? Okey, terima kasih. Yang pertama sekali ialah orang Dikir itu sendiri. Macam mana cara nak menaikkan Dikir Barat itu sendiri. Jadi kena ada fikiran cara nak mikir tu macam mana nak tarik orang. Contoh tak? Macam mana nak tarik orang supaya tengok persembahan kita tu menarik. Kalau kita buat jadi macam tidak menarik, siapa nak tengok? Yang kedua, pada badan yang berkait, badan-badan besar lah, korporat-korporat tu sepatutnya mengetengahkan seni kita inilah, khususnya Dikir Barat. Atau buat event di hotel, function kat mana-mana pun minta jemput kumpulan Dikir Barat ni. Maksudnya untuk menaikkan lah, maksudnya untuk menaikkan. Kita kata badan yang berwajib lah, pihak yang berwajib memainkan peranan, kita kata walaupun tidak 100%, mungkin separuh kalau lebih kurang lagu tu dah. Sebab ikut macam Tok Da dengan Tok Wei pun sendiri pernah ada program di Istana Istana Negara itu dah. Istana Negara. Salah satu cara untuk menaikkan seni itu sendiri, maksudnya kita buat satu program dikir di tempat yang kita kata tempat tu kita nak kata tempat besar lah, bukan kata tempat biasa-biasa. Maksudnya tempat yang boleh sapa kepada orang lebih ramai. Berbanding kita buat program tu yang kecil, dia sapa kepada golongan yang kecil. Bila kita buat tempat yang lebih besar, maka dia jadi lebih besar lagi lah tak? Jadi untuk soalan ni yang nak tanya ke Tok Wei lah. Tok Wei nak menjawab, nak jawab gitu. Jadi Tok Da kata tadi, duduk atas diri kita sendiri. Jadi nak tarik minat orang. Kita nak tarik minat orang ni, kalau nak tarik orang Kelantan mungkinlah mudah. Sebab dia faham. Dikir Barat ni dia lebih kepada bahasa Kelantan kita sendiri. Bukan bahasa standard lah, kita kata bahasa Melayu. Bukan bahasa baku, dia bahasa Kelantan. Jadi untuk orang luar nak faham tu payah. Okay, dari sudut nak tarik orang ni, nak komersialkan Dikir Barat ni sendiri, mampu ke tak Dikir Barat ni menandingi seni-seni hak lain, hak komersial lah ni, dari segi seni muzik tu? Sebab bahasanya bahasa Kelantan, tapi kita nak komersial seperti seni yang lain, mampu ke tak? Terima kasih deh. Kalau cerita pasal kedudukan semasa, memang ketinggalan. Tapi kalau kita tengok kepada seni itu sendiri, saya kata mampu. Contoh dia kita ambil mudah dia. Kalau di negara luar, lagu rap tu, lagu negro kan. Negro menyanyi sama-sama dia di street kan. Bukan lagu asal UK ke mereka, tak ada negro buat. Tapi rap, apabila rap tu diangkat sampai ke dikomersialkan rap tu, sehingga rap menjadi popular seluruh dunia. Sehingga orang Melayu kita pun menyanyi lagu rap. Walaupun kita sebenarnya di Barat kita dah ada dah dulu. Anak bujai tak jenis mok, dia kata jenis temu jatuh tengah jalan mulut komik-komik nak jalan jatuh jalan. Contoh dia. Lagu rap dah. Mana kita sendiri pun dah usul rap, kita pegang rima lagi. Rap lagu rappers tu dia rima ujung dia sama je lah. Maknanya setiap seni, setiap lagu tu boleh dikomersialkan. Dan saya yakin bahawa Dikir Barat mampu menandingi seni-seni moden. Terutama sekali apabila kita fikirkan kelainan yang diingini oleh pendengar. Kalau kita fikirkan arus, memang kita akan buat lagu seni biasa sebab arus duk begitu. Tapi kalau memikirkan bahawa seni itu adalah satu nilai, value dia yang tinggi, sebagaimana lagu rap boleh mempopularkan orang negro sebagai lagu negro di seluruh dunia, macam mana kalau Dikir Barat? Dikir Barat boleh pergi jauh sebab kita ada segmen-segmen lain. Segmen lain, lagu juara, lagu mengarut, tukang karut. Allah Akbar. Tukang karut ni kalau saya nak ceritakan, kalau di mana-mana function di dalam acara-acara function perkahwinan contohlah, function grand hotel, opening ceremony ataupun program dinner apa semua. Kalau jemput lagu penyanyi lagu-lagu pop, lagu-lagu biasa gini, dia akan menyanyi lagu tu ya. Dia tak ada kaitan pun dengan function tu. Kalau jemput penyanyi tu kan dia menyanyi lagu kekasih dia, lagu putus terpaksa cinta beralih arah ke apa semua pun,
Dia tak ada kaitan dengan program tu. Tapi itulah lagu dia yang dinyanyikan. Tapi kalau Dikir Barat, dalam segmen Karut, kita boleh menceritakan kalau pasal company tu yang buat function, dinner dia. Kita boleh cerita start daripada CEO sampai kepada staff. Kita boleh cerita dalam Dikir Barat. Secara spontan. Maknanya kita lebih dekat kepada function. Kita lebih dekat kepada aspirasi yang dikehendaki oleh khalayak tu sendiri ataupun pihak-pihak tu sendiri. Jadi Dikir Barat ni macam mana, cuma kita fikirkan kaedah macam mana kita ingin menjadikan seluruh negara merasakan istimewanya Dikir Barat. Kita tak perlu pergi jauh. Contoh dia macam mana kalau kita tengok di Singapura. Singapura menjadi Dikir Barat, satu adalah seni yang cukup hebat di Singapura, jiran negara kita. Dan kan bukan asal tempat dia, asal tempat kita. Dia sebab apa dia boleh menjual tiket sampai $50 tengok Dikir Barat. Sehingga dikenali sebagai world music Dikir Barat. Dan dibanggakan sebagai budaya Singapura sebagai world music untuk bersaing dengan muzik-muzik moden lain sebagai satu kelainan. Sehingga dijadikan kurikulum di sekolah. Maknanya di situ sebenarnya. Jadi yang ada di negara kita ni, dia tidak perlulah kita kata kita terlepas pandang. Sebab ada keistimewaan dia. Seumpama lagu-lagu Wabulan, boleh dikomersialkan di mana-mana tempat di seluruh dunia jika ingin memperkenalkan Malaysia. Sebab kita tak akan berjumpa di tempat lain sama dengan lagu kita. Okey, jadi terima kasih Tok Wer. Jawapan yang kita kata sangat menarik lah. Okey, jadi kalau lagu tu sebenarnya kita boleh katakan support untuk kita nak ke komersial tu mungkin tidak banyak ataupun kita tidak cukup untuk nak naik Dikir Barat ni ke arah yang lebih tinggi tu. Dia sebenarnya bukan tidak boleh. Boleh, Tok Wer kata tadi boleh. Cumanya mungkin support yang tidak cukup lah. Tak, lebih kurang lagu tu lah. Jadi kita ada lagi persembahan sebenarnya Tok Wer daripada kumpulan Sutera Pawana ni. Jadi kita nak jemput. Hak ni tadi kita tengok dah dengan pakaian pagoda. Style zaman dulu. Dah boleh kecek-kecek pasal perkembangan ni. Kita tengok budak Dikir pakai baju pula. Style ni lah kita kata. Pakai baju apa dengan tengkoloknya apa semualah. Okay, jadi kita persembahkan kepada kumpulan Dikir Barat Sutera Pawana. Okey, terima kasih kepada panel kita Wan Arif dan juga Wan Abdul Halim. Maka kita teruskan dengan sesi yang seterusnya untuk lagu Pejuang Seni untuk Negara daripada Sutera Pawana IIUM. Cubalah renung pejuang di masa lalu, rela berkorban nyawa untuk negara. Rela dirinya ditembusi peluru musuh seteru yang bermaharaja lelang. Seperti kita generasi yang baru, tepuklah dada apakah bersedia. Jaga-jaga, ready tukar karu, ambil tugas. Hai ke program malam ni kita buat dengan kemah. Hai tukar karu, ambil tugas, lepas dengar lagu jorok. Ya. Hai kita buat dengan kemah akak seni budaya. Ini kita tak dikit tapi kena lah patuh. Ya. Ai budaya hak tak se jangan kita sekok-sepok. Ai walau dalam Dikir Barat kena patuh SOP.
Ai perlu gereng kita buat cukup belaka dengan teliti. Ai kalau sekala duk dekat tapi lo ni duk jauh. Ai takut kowi dia porak gak kena sakit sungguh. Ai minta doa pada Tuhan biar kau ni gay. Ai minta jauh-jauh penyakit-penyakit je tak mari. Ai tambah pula hari ni kita dikir barat. Ya. Kita buat biar jadi citera tolong buat. Ai jadi forum dikir barat tercatat dalam sejarah. Ai tak ada lagi orang buat tapi kita buat dah. Iyalah. Ai bila forum dikir barat macam-macam boleh tahu. Ya. Ai pena-pena duk royak kisah-kisah sampai dulu. Ai baik segi sejarah, baik segi perkembangan. Ai pena kita tolong cerah dia bui kita senang. Ai pada patut situ dulu kita sambung forum pula. Ya. Ai kita minta beradu berhenti dulu budak-budak. Okey, sedikit daripada karut zaman dulu kita tunjuk pada hari ini. Maka kita sambung dengan forum kita kembali. Okey, jadi terima kasih kepada kumpulan Dikir Barat Sutera Perwana di atas persembahan yang kita kata cukup menghiburkan dengan lagunya Pejuang Seni. Lagu yang menaikkan semangat kita sebagai orang seni. Ya, kita kata tiba-tiba jadi semangat nak buat kecek pula ni. Jadi tak kita duduk di sesi ketiga dah ni. Sesi revolusi Dikir Barat ataupun transformasi lah kita kata Dikir Barat daripada dulu sampai ke learning dengan perubahan yang kita kata cukup banyak dah perubahan daripada alat dikir dulu lagu ni learning kita pakai lagu ni. Ada juga setengah capu muzik. Dulu kita dikir banda saja. Learning ada setengah tu capu muzik dah. Padahalnya dulu kalau kita tengok pada zaman tahun 2000 ataupun 90 kalau siapa-siapa yang berdikir menggunakan muzik orang Kelantan marah. Orang kata tidak tidak menghargai budaya kerana kita mencampurkan muzik moden di dalam muzik tradisional. Okey, jadi kalau pendapat Tok Wes sendiri, bagaimana benda tu? Sebenarnya itu adalah satu penambahan ya. Penambahan revolusi lah, boleh katakan revolusi juga. Revolusi ni ada dari segi ada dua perkara revolusi. Pertama sekali revolusi dari segi persembahan. Persembahan. Yang tu revolusi dari segi penambahan instrumen lah. Revolusi persembahan terutama sekali apabila kita tengok wujudnya banyak pertandingan. Wujud banyaknya pertandingan di Kebaga. Apabila wujud pertandingan, persaingan di antara kata juara lawan juara. Karuk lawan karuk. Segmen karuk Yankee, karuk cepat. Lepas tu ada pula lagu matang. Lagu matang ni kalau saya Universiti Melaya dulu panggil lagu kreatif. Lagu kreatif ni lagu yang dicipta di luar daripada lagu juara dan juga lagu nyanyi. Sebab dia disambut oleh awak-awak. Dia juga cukup menarik. Jadi itu dari segi bentuk persembahan. Apabila banyak pertandingan-pertandingan dibuat, cetusan untuk merevolusikan Dikir Barat dan penambahan dari segi rencah resipi Dikir Barat tu bertambah. Jadi budak saya tabik lah budak-budak zaman sekarang Dikir Barat dia kreatif. Dia kreatif mencipta lagu-lagu matang, dia kreatif mencipta tari-tari. Itu berkaitan dengan pertandingan dari segi persembahan. Jadi adakah layak kita nak panggil lagu Dikir Barat ataupun kita nak panggil lagu daerah? Sebab kalau kita tengok muzik lah ni tu dia dengan pertambahan lah, kita kata pertambahan muzik dengan lagu-lagunya tu dia lebih kepada lagu daerah sebenarnya. Tapi dia tak orang panggil pun orang panggil lagu Dikir Barat lah. Ya, cuma bagi saya sendiri kalau dalam persembahan Dikir Barat dia ada setengah kalau banyak sekarang dicampur aduk lah,
dicampur aduk dengan lagu rakyat. Lagu rakyat ni sebenarnya lagu DK Barat juga. Cumanya dia menggunakan muzik, bukan muzik tradisional. Dan lagu dia itu juga boleh dinyanyikan dengan muzik tradisional. Nah, dia juga menyumbang kepada minatnya generasi baru, minatnya orang-orang di luar daripada Pantai Timur kepada DK Barat. Sebab halwa telinga dia orang tu dia telah telah biasa dengan lagu-lagu muzik moden. Jadi apabila lagu DK Barat masuk muzik moden, ramai juga yang berminat dari DK Barat. Kalau kita tengok dalam YouTube sampai view 100,000, 200,000. Mana bukan orang Kelantan saja tengok tu. Maknanya diminati. Kalau kita tengok dalam komen-komen pun, komen-komen daripada Sabah ada, daripada Sarawak ada, malah daripada Indonesia pun ada. Maknanya kalau kita menggunakan muzik tradisional sekali-sekala kita guna muzik moden, dia boleh mencipta minat. Boleh mencipta minat lah. Tapi keaslian DK Barat kita kena pertahankan. Itu dari segi keaslian. Keaslian DK Barat kita pertahankan. Cuma itu tu adalah dipanggil satu unsur-unsur lain dalam DK Barat. Walaupun dia tu lagu daerah sebenarnya. Dia menyanyi dalam bahasa Kelantan. Dan kita tak bolehlah mengatakan itu bahasa DK Barat. Dan DK Barat saja yang berhak menggunakan bahasa tu untuk lagu tu. Begitulah. Cuma untuk memeriahkan suasana, memeriahkan, menarik minat penonton, saya setuju. Tapi keaslian DK Barat tu sendiri, kita perlu pertahankan juga keasliannya supaya tidak bercampur aduk sehingga orang tak tahu dah. Hak ni DK Barat kau, hak ni DK Barat. Itu je lah. Ya, jadi betul tu. Cuma bagi pendapat Tok Wei sendiri tak kata-kata pasal keaslian. Keaslian tadi bila kita kata letak di lagu daerah, di mana terletak keasli tadi? Adakah dari segi muzik tradisional ke lagu mana? Muzik tak ada lah. Cuma di lagu je lah. Maksudnya dari segi bahasa. Dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, sebab orang kata keaslian lagu dari segi bahasa itulah semata-mata bahasa. Muzik memang muzik. Cuma kadang-kadang dia gunakan tempo macam DK Barat, tapi dia pakai muzik moden. Tapi saya tengok yang ada main lagu dengan collaboration dengan siapa tadi? Oh, yang minggu lepas tu. Dengan staff band saya berlatih untuk jadilah saya nak buat persembahan tu lah tu. Patutlah kita tengok tadi untuk rehearsal lah tadi. Menarik juga. Yang minggu lepas tu. Lepas ni saya sendiri nak tengok. Saya tengok tadi masa latihan tu. Tengok sikit-sikit. Masa rehearsal. Cantik lah, menarik lah. Itu sih. So, menarik. Memang menarik. Kalau saya sendiri rasa menarik, takkan saya nak marah pula orang main. Tapi nak tambah sikit atau tadi, jadi muzik masuk muzik dalam DK Barat ni. Jadi betul juga lah supaya orang ni tahu. Maknanya DK Barat ni, muzik DK Barat ataupun lagu DK Barat boleh campur dengan moden juga. Itu. Maksudnya orang tak boleh nak marah lah. Sebab dulu, kalau kita kata learning, kenapa baru learning boleh? Dulu tak boleh. Bukan dulu tak boleh, maksudnya dulu orang marah. Duk campur. Dulu kalau kita katakan beginilah, kalau dulu dikatakan bid'ah dalam DK Barat lah tu. Bid'ah. Maksudnya revolusi lah tu. Transformasi lah. Maksudnya perubahan. Penerimaan orang ni, pendapat saya lah. Penerimaan orang ni sebenarnya letak pada penerimaan sosial. Bila ramai yang mengatakan benda tu tak apa. Dulu sebab orang marah, ramai orang marah. Masuk apa muzik moden dalam muzik asli. Ambo setuju 100% pernyataan tu. Jadi learning baru orang kata tak apa pula. Sebab sedap dengar di telinga. Mungkinlah kita nak kata dulu, bukan nak kata orang dulu buat lagu tak sedap. Banyak dah kita kata tengok lagu dulu-dulu orang dia buat dengan campur muzik moden dah. Jadi learning orang boleh terima molek-molek. Kalau pendapat tak ada sendiri pula dengan lagu kita kata campur muzik moden ni, ahli segi tak ada, setuju ke tidak setuju? Gitu. Bagi tak ada setujulah. Setuju. Sebabnya kalau duduk main DK Barat saja dengan muzik, tak campur muzik lain. Jadi orang dengar pun macam tu, sama-sama mana orang dengar macam tu. Jadi bila dia ada tamu ni pun, kadang-kadang orang tak minat muzik DK pun, bila dia dengar campur dengan muzik moden ni, dengar sendiri dia naik semangat nak dengar. Tambah pula kalau lirik lagu tu sedap, orang suka dengar. Sepuluh lagu macam lagu Arwah Megak ke apa kan, ada campur muzik, jadi kita dengar tu jelira. Lagu Wakacik Iyeh apa tu dah? Lagu Wakacik Iyeh dah apa tu. Popular seluruh dunia. Kalau kita kata kita dengar sedap sebab lirik ke apa. Jadi
sedapnya lirik lagu sebab tak ada duduk di zaman yang kita daripada 10 tahun tak ada dikir, tak ada duduk dengan 3 zaman. Dengan revolusi transformasi yang berlaku daripada zaman dulu, tak ada rasa berlaku. Tak, dikir kita kata dikir zaman kecil lagu tu, zaman besar sikit lagu ni, zaman tua sikit lagu ni. Jadi hak tak ada duk nampak tu, di mana terletaknya sedap dikir barat? Adakah pada lagu dia, adakah pada melodi dia, ataupun pada lirik dia? Sebab ada setengah orang kata, okey, lagu tak sedap apa, lirik sedap. Ada setengah kata, lagu tak sedap mana, tapi lirik sedap. Ada setengah kata tu, lagu sedap. Tak tahu nak ayat sedap mana. Bagi tak ada sedap tu. Bagi tak ada sedap ni, kena sedap berlaku. Baru jadi sedap. Kalau so dua tak sedap, ada so sedap, tak ada orang tak panggil sedap pula. Kalau tak rasa lagu mana? Sedap ni dia subjektif. Kita tak boleh memaksa orang untuk mengatakan lagu tu sedap. Walaupun kita kata sedap, orang lain kata tak sedap. Semacam kita pergi kedai Tom Yam, kita sedap kedai ni. Maksudnya sama Tom Yam. Tapi dia kata tak sedap, sedap kedai tu. Maknanya dari segi sedap ni subjektif. Tapi secara majoritinya mengatakan itu sedap, termasuk kita kata sedap dan ia sedap. Dan bagi saya semua sekali memang perlu digabungkan. Oh, ikut majoriti. Kalau betul-betul lagu tu sedap, tak ada je Ajinomoto pun lagu tu jadi sedap. Supaya masakan tu juga. Jadi kalau macam masakan ni sebenarnya kita nak kata sedap tu, kita membandingkan di antara yang lepas. Contoh kita nak kata sedap, orang tanya sedap tu kita bandingkan apa? Bila tiada satu perbandingan, kita tak boleh nak kata sedap. Dia mesti ada satu benda yang kita bandingkan. Jadi kalau dari sudut lagu dikir ni, lagu dikir barat, tak kira lagu Jawa ke, lagu daerah ke, lagu ni, sedap tu dibandingkan dengan apa sebenarnya? Sebenarnya di sekali, melodi dan juga lirik. Dibandingkan lah. Melodi dan lirik. Satu lagi suara penyanyi tu. Tapi asasnya melodi dan lirik dulu. Kalau suara penyanyi yang sedap, melodi lirik tak sedap apa jadi sedap. Tapi kalau suara penyanyi tak sedap, melodi dan lirik tu sedap, menjadikan dia tu bersuara sedap. Situ, okey. Jadi sebenarnya masa kita tak banyak mana dah tak aware. Kita nak tengok tak aware, tengok rehearsal tadi tu. Okey. Kita nak tengok kolaborasi tu. Kolaborasi. Menarik. Kita akan tunjuk hari ni lah. Tunggu tak aware tengok tu lama dah. Okey. Hari ni baru kita buat sungguh-sungguh. Jadi kita nak akhir dah ni kalau kira kan, kita nak akhir dah talk kita hari ni. Banyak lagi kalau ikut nak kecek tu, banyak lagi tu tapi sebab masa tidak mengizinkan. Kalau ikut atas nak kecek rasa tak aware pun banyak lagi modern ya. Soalan-soalan apa kita nak timbulkan lagi banyak sebenarnya. Tapi kerana yalah kita ikut forum, jadi rasanya mungkin kita akan habiskan setakat ni lah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak UIA dan juga pihak Citra sebab mengajukan satu program yang bagi saya tak pernah lagi dalam UIA ni, memang tak pernah lagi saya duduk UIA selama boleh panggil pula. Boleh panggil pula. Sebab program yang tidak pernah lagi dibuat. Ini salah satu program untuk mengangkat seni, untuk kita mewakil seni kita kepada orang ramai, bukan kata kepada Kelantan sendiri, kepada orang yang lebih luar lah, kita lebih luas, mungkin sampai ke peringkat antarabangsa kita kata. Jadi terima kasih kepada pihak Citra juga pihak UIA sendiri, terutamanya pihak Citra lah di bawah Encik Salmi, Kak Amal juga Madam Muni, Abang Nizam, antara orang tu orang yang kuat untuk nak menjayakan program yang kita buat pada hari ini ni. Dan juga pihak CPD, bahagian lighting kita ni, pas gambar comel belakang ni. Ya dah gambar jadi comel, gambar musim, gambar tak ada belakang malam ni. Itu antara pihak kerja pihak dia dah. Jadi untuk akhiri program ini kita ada persembahan lah. Persembahan lah daripada staff band kita panggil, daripada saudara Fazli. Staff band dia akan main gitar campur dengan lagu DK. Lagu tu Ambos diri lah akan nyanyi pan ni ya. Gitu kan. Lepas tu nak nyanyi sekali mungkin tak aware pun boleh turut sekali duduk belakang pan ni main alat ke. Kita main juga. Kita nak tengok. Panel kita ni boleh main DK ke tak? Lah gitu. Panel dia boleh kecek saja ya. Boleh kecek saja. Jadi tak apa. Jadi kita nak okey tak apa. Itulah sebab kita pun masa dah tak ada. Cuma kita nak minta seminit ya untuk tak aware lah untuk rumusan kita pada hari ni. Harapan kita ngelah sebelum kita nak tutup sungguh ni dengan awal bulan. Terima kasih kepada pihak UIA sebagai universiti di Malaysia, antara universiti terpopular di dunia, Universiti Islam Antarabangsa, menganjurkan satu forum. Walaupun forum ni adalah
masa pun tak berapa tu dah, perlukan wacana yang lebih besar lagi kalau nak bedah, nak gali lagi dah, dan kita pun perlu research lagi untuk gali. Tapi satu permulaan yang baik, satu permulaan yang baik untuk menggali dan mengetahui akar kita. Sebab kalau kita tak gali akar kita, kita tak ada karakter. Karakter sebagai kata orang Melayu, karakter Melayu tu tak ada. Karakter kita tu jadi karakter K-pop, jadi karakter rappers, jadi karakter metal, macam-macam tak ada. Sedangkan kita ada akar kita. Itu tahniah UIA dan terima kasih banyak. Dan apa ni dari segi harapan harapan semoga Dikir Barat akan terus cemerlang seiring dengan perkembangan teknologi ataupun multimedia. Maknanya kalau perlu bersaing dalam YouTube, kita bersainglah dalam YouTube. Kalau perlu bersaing dalam TikTok, kita bersainglah dalam TikTok dan sebagainya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ditinggalkan. Dan akhirnya seni Dikir Barat berada di tempat yang sepatutnya dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Okey, terima kasih Tok. Jadi mungkin sedikit kata-kata terakhir daripada Tok Jos sendiri. Terima kasih kepada khususnya UIA dan juga Citra kerana sudi menjemput saya pada malam ni. Dan dalam, saya berharap supaya akan datang Dikir Barat ini akan terus maju dan maju. Dan forum ini bukanlah dalam UIA ni katalah tempat lain tak pernah buat. Jadi forum macam ni tempat lain tak pernah buat. Sekat saya duduk Kuala Lumpur ni. Jadi ni pertama kali buat. Jadi kita pun heran juga ada orang nak panggil buat forum. Ada timu jemput test, jadi saya pun rasa bangga juga bucak ni. Pasal lah ni lah malam ni. Ya, kita live malam ni. Live di channel YouTube, boleh tengok nanti UNTV. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi terima kasih kepada Tok Dol, Tok Alim kita. Jadi sebelum kita akhiri program kita ni dengan persembahan lah, kita akan buat persembahan daripada kumpulan Dikir Barat Sutera Perwana, dan lagu terakhirnya lagu Wabulan lah. Kita akan sudahi dengan lagu Wabulan. Jadi saya ucapkan terima kasih semua kepada yang menonton pada malam ini, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada dua panel kita, Wan Arif dan juga Wan Abdul Halim. Bersama kita kumpulan Dikir Barat Sutera Perwana UIAM digabungkan dengan staff band daripada Encik Fazli dipersembahkan. Denganmu bukan ku taksing, moga aku penyanyi diking. Orang tua demo pun tak weng, baik demo balik memikir. Denganmu bukan ku taksing, moga aku penyanyi dikir. Orang tua demo pun tak weh, baik demo balik memikir. Serah saja jodoh terkedir.
selama kena kita bertemu. Janganlah kamu mengenci diriku lama sekali. Kita kenal tak apa jadi. Jangan harap begitu. Denganmu bukan ku tak menengok, putulah aku denganmu. Alamak kena minum, selama kena kita bertemu. Tak salah demo menengok, putulah aku denganmu. Alamak kena minum, selama kena kita bertemu. Denganmu bukan ku tak muka aku penyanyi dikit. Orang tua demo pun tak baik demo balik memikir. Serah saja jodoh terkedir. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita akan akhiri forum kita pada hari ini dengan lagu keramat iaitu Wow Bulan. Kisah bermula di negara Kayangan. Seorang raja bergelar Raja Jawa. Panjang omos mula pula kita jumpa. Oh, terima kasih kepada Citra UAE kesayangan kerana nak tolong badi akak seni budaya. Tidak lupa pada semua terlibat ini malam. Terima kasihlah banyak dari saya.
saya. Oh, kalau ada salah desilah dari kawan. Ai jangan dimarah, jangan sipet taruh dalam dada. Ai, Assalamualaikum ya Cik Ambo menyapa saleh manis, saleh kasih, saleh bahagia. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ini. Kumpulan TK Barak Sutra Pewarna, Citra dan juga UIAM. Terima kasih. ngông ba lịch đà lê Demo habis sayang tayo putih Jawa abakar Stagos, stagos